Okey, Dr. Nur Salawati merupakan pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Tuaran. Okey, silakan. IPG Campus kan. Sebelum itu pengacara saya bukan doktor ya. Perjalanan saya masih jauh di bawah bimbingan Oh, doktor. bakal okey, tak apa. Bakal doktor. InsyaAllah kita sama-sama doakan. InsyaAllah. Okey, jangan risau. Okey, teruskan Puan Salawati. Okey, saya share saya punya doktor sekejap ya. Saya mencari saya punya PowerPoint. Sambil tu ya, untuk semua penonton, sambil kita menunggu Puan Nur Salawati, saya suka cerita saya maklumkan sekali lagi bahawa kita Sekretariat Skim ada menyediakan YouTube channel. Jadi tuan-puan boleh lihat semua pembentangan dalam bentuk video dan poster, okey, bagi rakan-rakan yang lain yang tidak terlibat dengan live presentation, semua diletakkan di situ. Jadi sudi-sudikanlah dan ringan-ringankan tangan untuk melihat YouTube channel Skim ya. Okey, nampaknya sudah ada slide. Okey, kita silakan Puan. Okey, boleh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada penganjur. Saya juga berterima kasih kepada kedua penyelia saya, Dr. Zubir dan Dr. Syaiful Bahri. Dan ini merupakan kerjasama antara di dalam proses penyeliaan kami. Saya terus saja tajuk kajian saya dan kali ini adalah berjudul Kritikan Sosio Masyarakat dalam Novel-Novel Terpilih karya Azizi Abdullah. Selama 6 dekad, Azizi telah berkecimpung dalam penulisan karya-karya sastra dan beliau lebih cenderung di dalam penghasilan novel. Sebahagian besar dalam kehidupan menerusi pemerhatian pengalamannya sebagai yang datang dari golongan marhain dituangkan di dalam begitu banyak karya-karyanya. Okey, maka saya memilih di antara 32 genre novel yang dihasilkan oleh Azizi, saya memilih 4 buah novel untuk kajian ini yang berjudul Senja Belum Berakhir yang diterbitkan pada tahun 1971, Seorang Tua di Kaki Gunung pada tahun 1982, Tok Chai pada tahun 1991 dan Harga Sebuah Maruah bagi tahun 2007. Kalau kita lihat bahawa setiap novel ini mewakili setiap zaman ya. Kalau Senja Belum Berakhir tahun 1970-an, kemudian Seorang Tua di Kaki Gunung pada tahun 80-an dan Tok Chai 90-an serta Harga Sebuah Maruah bagi tahun 2000. Jadi penghasilan karya itu mewakili setiap zaman. Itu dia keempat-empat novel penulisan Azizi Abdullah. Dan karya ini ya, kalau kita lihat, Senja Belum Berakhir merupakan novel kedua Azizi Abdullah yang memenangi sayembara penulisan novel tahun 1970. Sekitar 71-72, saya lupa tahunnya. Kemudian Seorang Tua di Kaki Gunung atas kapasiti sebagai teks sastra, komponen sastra pada tahun 82 hingga 86. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengangkat novel ini untuk dijadikan sebagai bacaan dan memenuhi sukatan subjek mata pelajaran sastra bagi tingkatan. Sekejap Puan Nur Salawati boleh besarkan slide tu? Oh, boleh tak? Bawah tu. oh sorry. Slide show
Okay, baru nampak. Okay, itu dia tadi saya ulang bahawa setiap novel itu tadi mewakili setiap zamannya dan atas justifikasi bahawa setiap satu novel bukan sahaja mewakili zamannya tetapi memenangi beberapa sayembara, dan juga di antara keempat novel ini kita lihat Seorang Tua di Kaki Gunung diangkat sebagai teks sastra, komponen teks sastra bagi pengajian tingkatan 5 untuk SPM, ya. Begitu juga Harga Sebuah Maruah memenangi sayembara kebangsaan dan Tok Chai di tempat kedua. Seterusnya terus saja kepada dapatan kajian, saya bacakan apa yang tertera di dalam persembahan PowerPoint saya. Hasil keempat-empat pembacaan terhadap keempat-empat novel ini, saya lihat Azizi menggabung jalinkan kehidupan manusia yang begitu akrab dengan alam, ya. Beliau melukiskan cerita-cerita watak-watak utama seperti dalam Tok Chai, seperti Tok Ya dalam Seorang Tua di Kaki Gunung, Herman dalam Senja Belum Berakhir, serta Chah dalam Senja Belum Berakhir, serta Herman dalam novel Harga Sebuah Maruah, yang begitu mencintai alam, yang begitu mencintai sawah, ya, sawahnya, hutan belantara, sangat seolah-olah menggambarkan mereka ini adalah pengamal ataupun naturalis. Jadi saya sebutkan di situ hal yang sama turut terpantul dalam Senja Belum Berakhir, watak-watak Herman dan Malawi, Harga Sebuah Maruah, ya, Tok Chai dan sebagainya. Terlihat dengan jelas bahawa kecintaan terhadap alam oleh watak-watak yang ada dalam penceritaan itu. Selain daripada itu, kepengarangan Azizi dalam keempat-empat novel ini, beliau dominan menceritakan tentang keluarga. Keempat-empat novel ini mempunyai landscape kekeluargaan dengan ciri-ciri tipikal keluarga Melayu, iaitu berkeluarga besar, ya, orang Melayu banyak anak dalam istilah bahasa bual kita, dan hubungan antara suami, isteri dan anak digambarkan. Wajah-wajah tua sentiasa ada dipaparkan dalam keempat-empat novel ini, seperti Tok Chai yang sekitar berusia 80, kemudian Tok Ya dalam usia 70-an, kemudian Chah, seorang wanita tua dan berusia 60-an dalam novel Senja Belum Berakhir. Begitu juga dengan keempat-empat watak utama dalam setiap novel itu semuanya adalah warga tua. Jadi kita lihat bagaimana kerana anak-anak pembentukan keluarga dalam melayani, dalam menyantuni ibu bapa yang merupakan watak utama dalam keempat-empat novel itu. Azizi turut menyelitkan unsur-unsur hubungan sosial masyarakat melalui aktiviti gotong royong. Khususnya saya ambil gotong royong saja, sebenarnya masih banyak lagi perkara lain yang mana jiran yang meminjamkan peralatan-peralatan untuk ke laut dan sebagainya, ya. So dapat disimpulkan bahawa adanya hubungan masyarakat yang baik melalui aktiviti gotong royong. Contohnya dalam novel Seorang Tua di Kaki Gunung tahun 1982. Saya melihat bahawa dengan gotong royonglah mereka berjaya membina surau yang menjadi keperluan bagi masyarakat Kampung Bonsu. Jadi untuk menghasilkan surau, masing-masing masuk ke hutan mencari hasil kayu yang baik-baik untuk membangunkan, dan akhirnya mengambil masa yang panjang dan surau dapat dibina dan mereka dapat hajatnya adalah untuk bersolah jemaah. So di situ sebagai satu poin utama bahawa Azizi dalam lakarannya menampilkan ikatan jemaah ataupun sosio masyarakat yang baik melalui aktiviti keramaian lah, beramai-ramai. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahawa puluhan hasil naskah novel dihasilkan oleh Azizi. Dalam keempat-empat novel yang dikaji ini sangat jelas watak-watak ibu bapa yang dibangunkan oleh Azizi menekankan aspek adab. Anak dengan anak, anak dengan ibu bapa, anak dengan masyarakat. Okey. Dalam konteks ini saya melihat bagaimana Azizi melukiskan bahawa watak anak yang menghormati bapanya dengan terpaksa tunduk
walaupun hati protes dan membantah terhadap tindakan bapanya yang membenarkan, yang memberi sekeping tanah kepada Bani Putih. Bani Putih adalah pendatang asing yang digambarkan pelarian daripada Indonesia yang baik, yang mempunyai hubungan yang baik dengan Herman, yang mempunyai anak yang ramai, miskin, maka dia beri tanah. Jadi hal ini diprotes oleh Herman, oleh anaknya Malawi. Tetapi dalam proses rasa tidak puas hati, tidak sepatah kalam pun Malawi menghardik bapanya, menegur bapanya, melahirkan rasa tak puas hati. Sebaliknya dilahirkan dalam perbualan dialog dengan adiknya Sabahariah. Maka dalam skrin ini kita dapat lihat satu petikan yang menunjukkan bantahan dan protesnya kepada tindakan ayahnya. Saya bacakan petikan itu. Aku pulang dari rantau Bariah. Pengalamanku sudah banyak mengajar aku. Bukan soal cukup atau tidak, yang aku fikir ialah hak kita. Hak bergantung kita cuma di atas hak hidup, kita hanya bergantung hidup cuma di atas hak. Maksudnya dia cuba menekankan aspek hak dia, haknya sebagai anak kepada pemilik tanah, tidak seharusnya sewenang-wenangnya Herman iaitu bapanya menyerahkan kepada pendatang asing itu. Jadi di situ kita lihat bahawa memang menjaga baik hubungan dengan masyarakat tanpa memilih pendatang ataupun siapa pun. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat secara overall dalam keempat-empat novel ini, selain daripada kehidupan di hutan, masyarakat dan sebagainya, fokus Azizi adalah kepada kemiskinan. Keempat-empat novel ini menceritakan kehidupan masyarakat miskin di kampung, di desa. Ya. Kemiskinan menjadi subjek kritikan dalam banyak karya novel Azizi dan berdasarkan analisis yang saya buat, saya dapati kemiskinan banyak diketengahkan. Dan hasil dari kemiskinan itu sebenarnya faktor penyumbangnya juga adalah daripada kebijaksanaan pemerintah semasa, ya, di mana dipertikaikan aspek tiadanya integriti, ya, tiadanya amanah di kalangan pelaksana pemerintah. Maka impaknya masyarakat terus dibelenggu kemiskinan dan untuk melestarikan kehidupan mereka perlu bekerjasama. Jadi itulah tadi pembentangan saya yang kecil. Sekiranya ada pertanyaan apa-apa, first saya buka untuk sesi pertanyaan lah. Alright, terima kasih Puan Nur Salawati. Terima kasih Puan Nur Salawati. Saya kira pembentangan yang sangat menarik bila beliau mengaitkan 4 novel dengan latar belakang kekeluargaan. Bila Puan Salawati bacakan baik-baik novel tadi, terasa macam nak baca novel pula. Dah lama kita tak membaca novel. Sekarang ni untuk makluman peserta yang daripada Indonesia, kami masih lagi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan tapi bersyaratlah dan bersyarat. Jadi mungkin bagi kami lah, ya, yang berada di rumah, mungkin ada masa sikit bolehlah kita menyahut pembacaan novel-novel yang mungkin dah lama kita tak lihatlah, tak kunjung bacaan novel tersebut. Jadi terima kasih Puan Fazlawati. So saya buka kepada soalan. Okey, saya buka kepada soalan, silakan. Assalamualaikum, Dr. Nurul. Ya, waalaikumsalam. Boleh berikan nama? Saya tak perasan siapa. Saya Nurjana Saim. Okey. Saya nak tanya daripada pembentang Puan Nur Salawati. Ya, saya. Dan kajiannya daripada penulisan Azizi. Okey. Ya. Kalau dalam konteks kita sekarang, sebab tadi dinyatakan bahawa yang ditulis oleh Azizi itu relevan pada zamannya. Okey. Contohnya macam seorang tua di kaki gunung tu dalam tahun 80-an macam tu kan. Okey. Kalau dalam konteks hari ini ada relevan lagi tak kalau konten novel yang berbentuk sebegitu? Okey, saya jawab ya.
Saya cuba sila jawab. Puan. Sila. Kalau saya gagal menjawabnya, saya mohon bantuan daripada Dr. Zubir. Saya nampak dia. InsyaAllah tak gagal. Ini Okey. okey. Untuk menjawab soalan itu, adakah karya sebegitu relevan atau tidak? Sebenarnya hasil karya sastra, tak kiralah siapa pun, tapi fokus saya kepada Azizi. Memang tak dapat diukur melalui pembangunan aktif. Dia lebih kepada pembangunan pasif. Dia adalah menyentuh jiwa. Pembentukan pasif rohani, kemanusiaan, ya, dan juga simpati, nilai-nilai moral, ataupun lebih mudah untuk saya sebutkan sebagai pembinaan kemanusiaan melalui nilai-nilai murni. Jadi novel tersebut masih saya sebutkan sebagai relevan sebab saya hanya membentangkannya saja tadi, dia sudah boleh menyentuh hati pengacara kita khususnya. Itu baru satu petikan, ya. Belum lagi kita lihat petikan ayahanda yang mana anak kesibukan anak yang tidak dapat memberi masa kepada bapanya, bapa yang terpaksa membuat sedekah jariah untuk membantu anak dia supaya anak dia dapat pahala juga. Jadi hal-hal yang sedemikian sebenarnya membina rasa insan kita, pembinaan insaniah dan juga kemanusiaan yang makin terhakis hari demi hari. Jadi pada saya jawab relevan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Puan Salawati. Alright. Mungkin kita pergi kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih Puan Salawati. Okey. Baiklah, pembentangan yang